Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Madza Khasiral Alam bil Hintatil Muslimin. Apakah kerugian dunia dengan kemunduran umat Islam? Kita masuk muka surat 144, pasal yang keempat. Kita dah selesai membicarakan tentang satu perihal kaum demi satu kaum. Kemudian apa yang Islam bawa kepada dalam mengubah bangsa Arab. Kemudian kita nak masuk seterusnya pasal keempat, dia pasal yang baru, yang ini masyarakat Islam secara seluruhnya macam mana. Dan Maulana Abu Hasan memulakan subtopik dengan cerita tentang kekuatan baru yang cemerlang. Dia tuan-tuan, sebenarnya buku ni sebenarnya lah saya duk fikir-fikir tengok, saya duk kaji sepanjang kita duk kuliah ni. Dia sebenarnya dia lebih sesuai kita baca sendiri. Tuan-tuan perasan tak? Dia macam cara cerita, cara olahan Maulana ni dia lagi sedap. Kita baca seorang-seorang sebelum tidur di rumah kan. Dia macam dia dah hurai siap-siap dah kat kita. Dan tu saya duk rasa serba salah tu. Saya kata patut ke saya tak terpijak waya takut ni. Saya duk rasa serba salah di rumah. Saya duk fikir, patut tak patut saya nak teruskan kitab ni di surau ni kan. Pasal dia macam dah lengkap dah. Macam saya duk main baca tu, saya kadang-kadang bila ni saya duk cari jugalah 2-3 reference yang lain kan. Tu saya duk rasa macam mana nak buat ni. Nanti kita bincang tengoklah nanti habis kuliah macam mana. Sama ada kita nak teruskan yang ni ataupun kita nak cuba yang lain kan. Seronok, dia memang seronok. Perbincangan yang dibawakan oleh Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi ni seronok kan. Kita dah bincang sebelum ni pasal Kristian, perpecahan dia apa semua tu. Cuma olahan tu dia tak jadi lagu macam benda yang boleh kita digunakan sebagai silibus. Dia jadi macam kita boleh jadi bacaan peribadi kan. Tapi dia seronok. Tu yang tak tahulah, tengok nanti macam mana. Tak apa, kita mula ni dululah. Baik. Maulana Abu Hasan sebut kat sini lah. Sebenarnya yang dapat meluruskan semua kepincangan hidup yang melanda seluruh umat Islam, seluruh umat manusia, hanyalah iman kepada Allah dan Rasulnya, serta percaya pada hari akhirat dengan diikuti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dan agamanya. Hanya agama inilah yang dapat mengembalikan manusia sesuai dengan kedudukannya yang sebenarnya. Dia Maulana Abu Hasan mulakan pasal yang baru ni, yang mengatakan manusia baru, kekuatan baru ni. Dia kata apa? Sebenarnya satu yang boleh meluruskan manusia dalam hidup ni, agama Islam sahaja. Dia kata tak ada lain yang dapat memastikan manusia itu hidup dalam dunia ini serba sempurna. Meskipun dunia ni tak sempurna, tapi serba lengkap. Orang kata nak parking kereta tak takut, nak tinggal barang tak takut, nak tinggal anak bini di rumah tak takut, pergi kerja pun tak ada orang zalimi kita parking pun tak ada orang buat naya. Buat apa pun tidak ada ketakutan, tidak ada penzaliman, tidak ada ketidakadilan. Siapa pun buat silap dia pasti dihukum. Siapa yang menganiayai orang, siapa pun dia pasti akan kena. Tidak ada orang yang lebih daripada orang lain. Tidak ada orang yang berbeza darah dengan orang lain. Dia kata satu yang boleh menyempurnakan semua kehidupan manusia. Dia tak kata Islam, dia kata manusia ini ialah Islam saja. Dia kata hanya dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya serta hari akhirat, maka itulah yang dapat menyelamatkan manusia dan menyediakan dunia ini kepada sebuah kehidupan dunia yang kondusif. Hari ini tuan-tuan, kita nak buat apa pun takut. Kita tak yakin. Kalau kita keluar kereta pergi ke mana-mana, kemudian kita tanya, aku tekan kunci dah kereta, patah balik tuan. Pasal risau, takut hilang dan sebagainya. Dan apa pun juga, surau ni juga pernah hilang motor ke apa. Ni bukti ni kalau kamera boleh tunjuk. Hilang. Surau ni hilang. Orang jadi takut. Jadi kata Maulana Abu Hasan, kalaulah orang itu beragama dengan agama yang sebenar, yakni Islam, percaya kepada Allah, Rasul dan hari akhirat. Maksudnya
Dia buat apa pun dia meyakini dia akan diadili di akhirat, di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan sebesar zarah pun akan diberi balasan, keburukan sebesar kuman, sebesar zarah pun kalau tak bertaubat akan diberikan balasan. Kalau benda ini install dalam diri dan hati, maka kata Maulana Abu Hasan, sejahtera kehidupan manusia seluruhnya. Sebab itulah nama tajuk kitab ni, apakah kerugian dunia dengan kemunduran umat Islam. Bermaksud kalau umat Islam tak menghayati, tak buat apa yang Islam suruh, dan apa yang betul-betul sense of Islam tu dia tak buat, essence of Islam tu dia tak buat, maka dunia akan menumpang kerugiannya. Tetapi kalau umat Islam melaksanakan Islam yang sebenar dan sepenuhnya, seluruh umat walaupun bukan Islam, dia akan menumpang rahmatnya. Saya tak bawa buku tu, Rahmat Syariah Islam di bumi Sicily. Saya pernah cerita dah di surau ni, yang King Roger kedua tu kan. Allah, betul-betul tak gerak nak bawa dah. Saya dah fikir lepas ni saya kuliah, mana pun saya pergi, saya nak bawa satu buku. Sebagai orang kata apa, habis saya ceramah, saya tunjuk, tuan-tuan balik cari buku ni baca. Malam ni saya bawa juga. Tapi yang saya nak bawa sebenar tu, yang ni saya bawa pasal tuan-tuan nak pergi cari. Saya tak nak kenal-kenal langsung lah, ni saya duk baca. Ini pasal raja dan pemerintah agung dalam dunia Islam. Terbitan PTS penulis ni lecturer UPSI tak silap. Menarik juga, dia sort ikut satu-satu khilafah, kemudian dalam khilafah tu khalifah apa yang power. Menarik. Kita akan kenal dengan nama-nama yang kita jarang dengar, macam dinasti Mughal di India, Aurangzeb. Dan saya pernah cerita sebelum ni kan, Aurangzeb dia dia menghapuskan apa yang Tok Wan dia buat, Dan Ilahi di India, iaitu semua agama sama iaitu. Dia menghapuskan, kemudian dialah yang buat kitab Fatwa Alamgiri, kitab mazhab Hanafi terbesar sampai hari ini lah di tamadun India. Sekarang ni India jadi lagu mana kita tengok sekarang kan, orang Islam kena rantai. Dan menarik lah ni kalau tuan nak cari kan. Tapi nantilah saya berazam start pada lepas bulan puasa ni lah kan. Kalau panjang umur, setiap satu malam saya kuliah, saya nak umai satu buku di rumah, tunjuk satu-satu kok tuan nak beli baca kan. Seronok. Baru ni saya baca pasal satu kertas kerja tentang ulama, perikatan ulama dan negara. Saya cerita pasal ada kaitan. Saya cerita. Menarik. Baru kita nampak wacana ni luas. Hidup dengan membaca, kita akan merasakan dunia ni luas. Baik. Tak apa. Lagi apa yang berkaitan saya akan relate dengan yang saya kata tadi. Kata raja tentang perikatan antara ulama dan negara tu. Menarik. Satu perbahasan yang menarik. Sebelum ni pun saya baca tentang wacana sains. Saya kongsikan dekat page saya kalau tuan-tuan follow kan. Yang saya cerita pasal rupanya dah kerja alim ulama yang kita duk faham. Imam Zahabi kan, Ibnu Khalqan dalam Wifayat Al-A'yan, dan As-Subki, Ar-Razi dan beberapa tokoh yang lain. Ibnu Hajar yang ambil satu-satu nama ulama susun kan. Kita tahulah tradisi Islam memang macam tu kan. Ada kemudian ada apa? Syiar Alamun Nubala, Tabaqat Hufaz, Tabaqat Hanabilah, Tabaqat Syafi'iyah, banyaklah Wifayat Al-A'yan. Ni nama-nama daftar nama-nama ulama dan biografi depa. Lepas tu dalam buku Wacana Sains Dr. Syukri tu, depa kaji rupanya ada manuskrip asal yang belum ditahqiq. Ada buku-buku macam tu tuan-tuan, kitab yang macam tu sebiji, ada banyak jilid. Daftar nama para doktor dalam tamadun Islam. 3,900 orang doktor beserta dengan sejarah dia, pengalaman dia, pembelajaran dia, sumbangan dia. Ada tapi dia tak tahqiq lagi. Maksudnya dia tak ambil salin dan jadikan manuskrip yang macam ni. Ada dalam simpanan. Yang itu terbitan ABIM ke terbitan USIN? Terbitan USM. Yang saya beli di Shopee. Dia tunjuklah satu-satu. Rupanya banyak. Rupanya Islam ni dia tak membuang benda tu semua. Jadi satu ungkapan yang menarik. Siapa yang tulis ungkapan ni? Tak main. Dia cerita pasal bagaimana sebenarnya ilmu yang ada di barat itu sebenarnya adalah milik Timur. Timur itu pusat kepada agama dan ilmu asalnya. Dan bila mana berlaku kebangkitan di barat, iaitu Renaissance, Reformation dan sebagainya, penentangan terhadap gereja, bangkit golongan-golongan yang lawan dengan gereja macam Galileo Galilei, yang akhirnya dia dikenakan tahanan rumah dan dia mati sebab dia mencabar fatwa gereja kan pasal dunia ni adakah
adakah alam sekitar ni bumi sentrik ataupun dia panggil apa, heliosentrik? Center dia matahari kan, center dia bumi kan. Gereja kata center dia bumi, pusat alam. Galileo Galilei mencabar teori tu, sebab tu teori asal, teori Ptolemy. Dia cabar teori tu dan dia kena tahanan rumah sampai dia mati. Dia lepas kematian dia, kemudian Hans, kawan dia pun dibakar hidup-hidup. Segala kajian-kajian orang sains tu dibakar. Masa tu adalah kebangkitan Freemason masa tu. Dihukum penentangan antara gereja, golongan sains dan Freemason. Sejarah yang panjang. Akhirnya ilmu yang daripada timur itu datang ke barat. Tapi yang saya seronok dalam kajian, Dr. Syukri menceritakan, malangnya yang datang daripada timur ke barat itu sepatutnya di timur ada dua, agama dan ilmu. Malangnya yang pergi ke barat hanya ilmu, maka orang barat memperkayakan ilmu itu dan jadilah mereka ilmuwan yang sekular. Sebab mereka hanya menerima ilmu tanpa agama. Sebab mereka dah cebuih dengan agama mereka. Perbalahan golongan gereja, perbalahan ulama mereka, perseteruan, bergaduhan antara Ortodok dengan Katolik, bergaduh pula dengan Koptik, tak pernah sudah. Maka mereka dah meninggalkan agama mereka. Setelah mereka menerima ilmu sahaja daripada timur, maka mereka memperkayakan ilmu di barat, ilmu milik timur, maka jadilah mereka keilmuan yang sekular. Malangnya di timur, bila mana ilmu itu telah ditransport pergi ke barat, ditransfer pergi ke barat, tidak ada yang tinggal di timur itu melainkan keagamaan semata. Ilmu tak ada lagi. Agama yang tidak dipandu dengan ilmu, maka dia akan menjadi agama yang bersifat taklid. Orang akan ikut saja tanpa hujah, tanpa dalil, tanpa berfikir, tanpa mau merenung sejenak benar ataupun salah kalam seseorang dan tulisan seseorang. Maka akhirnya menjadilah umat itu terus mundur dan terus mundur. Dan penyakit itu berlaku dalam masyarakat kita sekarang. Berani sebut di surau ni, tempat lain tak berani sebut. Tapi hakikatnya berlaku begitu sekarang. Kita menjadi orang yang seolah-olah kita meletakkan akal kita di tepi. Tapi ada benda yang kita kena letak akal di tepi, betul. Persoalan iman memang tak boleh fikir dengan akal. Nak letak akal juga gila kita. Kan? Ada benda yang tak boleh guna akal. Ada benda, tapi ada benda kita digunakan akal untuk berfikir. Jadi menarik. Benda tu kita akan sampai nanti, mungkin saya akan main buku tu pula. Tapi kata Maulana dalam ni, dia kata apa? Hanya dengan agama sahajalah yang akan menyelamatkan manusia. Tadi saya tersebut pasal King Roger, kan? Dia berlaku gerombolan ataupun penghijrahan bahasa dia betul bersabar. Dia nak abang keluar suku-suku orang, bukan orang asli, orang Badui Eropah ni. Kita kata bahasa dia orang Gasar Eropah kan, yang keluar beramai-ramai. Viking, Anglo-Saxon, apa semua tu kan, Frank, yang tiba-tiba berlaku satu zaman tu, mereka keluar ramai-ramai. Mereka pergi dapatkan England, dapatkan Perancis, pergi Baitul Maqdis, pergi di Italia. Zaman tu lah. Nanti saya akan cerita yang tu. Tak sampai lagi buku tu. Gerombolan Gasar keluar dari Eropah. Saya dah tak sampai lagi. Zaman tu bila King Roger dia pergi ke Pulau Sicily. Pulau Sicily dia mengamalkan law dah, undang-undang. Dan undang-undang itu adalah undang-undang Islam, syariah. Yang akhirnya bila bila mana di pulau tu dia merasa terkejut kerana dia tidak mendapati sistem undang-undang seperti itu di barat. Maksudnya masa tu kita dah jauh meninggalkan mereka. Telah jauh meninggalkan mereka. Saya baca dalam buku Wacana Falsafah Sains tu, Dr. Syukri kata dalam dapatan kajian di Oxford, perpustakaan di seluruh Eropah berapa ratus buku ya dia sebut, tapi saya tak ingat, saya tak boleh sebut. Tapi dia sebut dengan jumlah yang tepat. Berbeza dengan perpustakaan, dia tak sebut Eropah tak, sebab Eropah Andalusia pun Eropah Islam. Dia sebut Eropah apa? Eropah Barat ke gimana? Ada satu istilah dia tu. Tapi perpustakaan kita ni beratus ribu buku. Kita sebut tentang Baghdad yang diserang oleh Mongol sampai terbakar habis semua buku, sungai bertukar hitam. Sebelum Baghdad, Basrah, atau selepas Baghdad, Basrah juga kena serang. Bukan kena serang, Basrah jadi Thawratul Basrah, iaitu pemberontakan Basrah yang sama-sama Islam. Habis terbakar buku ulama. Habis tuan-tuan, sampai akhir sekali Basrah tak tinggal apa. Jadi macam kerajaan beringin rendang kan, tak ada apa. Barulah para khalifah hantar pegawai pergi minta Imam Abu Daud. Imam Abu Daud kita ni, Sunan Abu Daud tu, mai ke Basrah untuk membesarkan balik Basrah, meriahkan balik. Maksudnya zaman dulu
ulama umara faham dah, pemimpin faham dah, nak bagi satu-satu tempat itu mahsyur, nak jadi satu-satu tempat itu membangun, kena hantar seorang ulama duduk di situ, nescaya tempat itu akan membangun. Di Malaysia juga begitu tuan-tuan, duduk tok guru main duduk rumah di situ, buka tanah, buat pondok dia, kemudian budak-budak main mengaji, tambah satu pondok, maka berkembang tempat itu kan. Jadi perkampungan keilmuan. Zaman moden universiti, dulu Sintok bukan ada apa. Tapi bila, itu ya saya cakap ni. Kan, tak ada apa dulu kan. Tapi bila Mahathir kan zaman tu, dia pacak UUM, sudah dia naik macam-macam sekarang dah. Dia ada jadi ada Unimap, dah ada yang berdekatan lah, ada UiTM Arau, dah ada Matric. Kemudian sekarang rumah sewa pun dah naik harga di sana. Kan? Poin adalah bila bangun satu-satu institusi pendidikan di situ, kawasan itu akan membangun. Benda yang sama yang Islam buat. Bila mana Basrah hancur tuan-tuan, dalam sejarah sebut Basrah hancur. Padang Jarak, padang terkukar, Basrah yang dulu gemilang. Dan tak ada cara lain, Khalifah hantar wakil pergi jumpa dengan Imam Abu Daud, minta pergi ke Basrah untuk menghidupkan semula Basrah. Dia tak minta para arkitek, dia minta ulama. Baik. Ini semua berbalik kepada poin tadi ni, yang mana kata Maulana Abu Hassan, Islam sebagai rahmat. King Roger bila dia dah mati, anak dia, Allah masya saya tak main nama, anak dia masa nak buat balik ke England balik, dia buat balik Assizes of King Roger, satu nama dia Assizes of King Roger, satu dokumen yang dibawa tentang syariat yang dijalankan di CCD, dibawa pulang ke England dan dijadikan common law. King Henry masa tu, zaman King Henry, common law, bermaksud undang-undang yang sama, yang orang kata apa, mensama dasarkan manusia yang tidak, sebab dulu di England depa undang-undang pakai trial by combat. Kalau bergaduh, kalau berselisih, bergaduh barbuk tanah ke apa-apa, depa kena lawan ni, bergaduh. Siapa yang menang lawan tu, dialah betul. Macam tu. Tapi bila Islam datang bawa dokumen itu pergi ke England, dan England juga establishkan law depa, maka seolah-olah macam mereka yang buat, padahal kita yang buat. Kullu jinayah la tanzajir illa bil qatli yuqtal. Setiap jenayah itu bila mana tak boleh dihapuskan melainkan dengan mati, maka perlu dibunuh. Itu kaedah dalam mazhab Hanafi. Maka depa pakai dalam undang-undang depa, pergi dadah kena bunuh dan sebagainya kan. Tak tahulah, ada hukuman mati lah. Maksudnya yang kalau tak boleh bendung dah, jadi akar jenayah tu kena bagi mati bang. Itu kaedah Islam. Tapi kita nampak hari ni macam kita sedut kat mereka, padahal kita punya. Sama macam dalam pemakanan pun, raw material kita punya. Mereka ambil, mereka buat produk, kita beli balik kat mereka. Ya? Mereka memperkembangkan, itu yang disebut itu, mereka memperkembangkan ilmu tanpa agama, jadilah mereka sekular. Tapi ironi dia, bila mana kita menanggalkan ilmu hanya dengan agama saja, bukankah itu juga sekular? Ya, jadi agama tanpa ilmu, agama tanpa akademik, maka dia jadilah taklid. Dia jadilah orang yang sekadar ikut tanpa berfikir. No? Itu yang kata Maulana tadi tu, kalau pegang betul-betul dengan Islam, itulah menjadi rahmat, seluruh manusia akan selamat. Baik. Sebab sehubungan dengan itulah Rasulullah SAW bersabda, kullukum banu Adam wa Adamu khuliqa min turab walayantahiyanna qaumun yufqaruna bi abaihim aw liyakunanna ahwana 'ala Allah Ta'ala minal ji'lan. Sekalian kamu adalah anak Adam, dan Adam dijadikan daripada tanah. Jika orang-orang yang selalu membanggakan keturunannya itu tidak berhenti, kelak Allah akan menghinakan orang itu lebih daripada ji'lan, ni serangga, lebih daripada serangga. No? Baik, ini dalam tafsir surah Hujurat Ibn Katsir. Maka Nabi melarang kita berbangga-bangga dengan keturunan. Ya? Baik. Tak apa. Kemudian dalam satu topik seterusnya, saya nak pergi laju sikit ni. Dalam satu topik seterusnya, Maulana kata Nabi menyeru kepada bukan dari golongan kami yang menyerukan asabiah. Rasulullah SAW berusaha keras tenaganya untuk menjebol. Menjebol ni apa? Segala macam penyakit jahiliah sampai ke akarnya. Macam menyerang lah, menghapuskan. Semua jalan yang menuju kepada kembalinya penyakit jahiliah ditutup rapat oleh baginda Nabi. Salah satunya adalah penyakit asabiah. Sebab tu kata Nabi sebut, laisa minna man da'a ala asabiah. Bukan daripada dalam kalangan kami yang menyeru kepada asabiah. Rasulullah SAW melarang secara ketara sekali adanya himyatul jahiliyah. Himyah ni bermaksud macam kita terjemah sekarang ni, semangat perkauman, chauvinis.
Macam itulah. Nah, Nabi tak bagi sebab dalam ni juga ada sebut. Ada satu sirah berlaku dalam ni sebut, saya baca dah. Mesti tak ingat muka surat apa-apa. Sahabat ni siap lah. Sahabat pernah bergaduh satu ketika, sahabat Ansar dengan Muhajirin, seorang dengan seorang bergaduh. Jadi seorang Muhajirin ni dia panggil semua geng-geng Muhajirin mai, dan golongan Ansar panggil golongan Ansar mai. Nak lawan dah. Nabi tengok dan Nabi tegur. Maksudnya dia nak jadi balik dah benda tu. Dia pada elok dah tapi nak jadi balik. Kenapa perlu hang panggil geng-geng Muhajirin pergi panggil geng Muhajirin, Ansar pergi panggil geng Ansar? Dia nak jadi dah balik. Tu Nabi tegur. No, nanti kita akan jumpa sebut. No? Kemudian dan dalam tradisi puisi Arab, lepas tu benda ni jadi hadis, tak apa. Ada satu puisi Arab disebut unsur akhaka zaliman au mazluma. Ini bahaya. Tapi Nabi sebutlah hadis sebalik yang ni nanti. Tak apa. Unsur, bantulah akhaka, saudara kamu, zaliman au mazluma, sama ada dia buat zalim ke orang ataupun dia kena zalim. Tak usah peduli. Asalkan dia tribes kamu, dia bangsa kamu, tolong dia. Jadi tak? Jadi. Dia duduk dalam puisi Arab. No? Maksudnya zaman tu tak peduli salah atau betul. Asalkan dia geng kita, bantu dia. Sama ada dia yang buat zalim ataupun dia dizalimi. Lepas tu tuan-tuan, bila Islam main, Nabi sebut balik ungkapan ini, sahabat terkejut. Sahabat kata, macam mana kita nak bantu orang yang zalim? Nabi nak test sahabat. Maka Nabi kata, boleh bantu orang zalim dengan cara mencegah dia melakukan kezaliman tersebut. Baik. Dalam hadis yang disebut oleh Ibn Katsir dalam tafsir, barang siapa yang membela kaumnya dalam keadaan batil, maka dia seperti seekor unta yang mati sedangkan dia menarik-narik ekornya. Maksudnya dia tak ada nilai lah. Baik. Ini Nabi sebut dalam hadis. Imam Bukhari dan Muslim riwayat. Sahabat tanya, kenapa Nabi katakan bantu saudara kamu sama ada dia zalim ataupun dia dizalimi? Ulang balik puisi Arab tu. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami boleh membela orang yang dizalimi, tetapi macam mana nak membela orang yang zalim? Maksudnya sahabat dah faham dah. Dia dah buang dah puisi tu. Maka Nabi sambung, Nabi kata apa? Tamna'uhu minaz-zulmi fadzaka nasruka iyyahu. Membantu orang zalim itu bermaksud dengan engkau mencegah mereka daripada melakukan kezaliman tersebut, maka ialah bermaksud engkau menolongnya. Baik. Okey. Kemudian saya nak pergi kepada Rasulullah di tengah umatnya bagaikan roh dan jiwa bagi masyarakat. Malam ni saya nak cover sampai ni. Sampai disebut sekali lagi satu-satu ciri kepimpinan Islam. Iaitu semasa Islam memegang pimpinan. Kena dengan lepas PRN ni kan, sedap sikit. Jadi saya nak cepat-cepat yang ni. Dia cerita kat sini, Rasulullah di tengah-tengah umat bagaikan roh dan jiwa bagi masyarakat. Okey, ini semua orang tahu dah, tapi saya bilang balik. Pada umumnya waktu itu manusia sudah banyak yang apatis dalam lapangan hidupnya. Segala gairah untuk hidup telah lenyap. Ada kalanya rakyat dikirim ke medan perang tanpa semangat dan harapan. Pada umumnya rakyat yang turut berperang itu hanya menuruti perintah penguasa sahaja, walaupun dalam hati mereka tidak senang untuk berperang. Maklumlah kerana mereka hanya dipaksa. Dan abang kata zaman sebelum Islam sampai, masyarakat dah jemu dah dengan dunia ni. Dia dah rasa lelah dan penat dengan dunia ni. Kalaulah dia turun ke medan perang pun sebab tanggungjawab dia ya. Bukan sebab kecintaan kepada tanggungjawab agama dia ke, bukan kerana cinta kepada watan dia ke, bukan kerana keikhlasan dia nak melindungi ahli keluarga dia ke, tidak. Hanya kerana tanggungjawab. Dia buat kerja apa pun hanya kerana nak makan nasi ya hari tu, nak meletakkan hidangan di atas meja dia saja, bukan kerana kecintaan. Maka kata Maulana Abu Hasan, bila datang Rasulullah SAW, dia menyinari semua ni. Datang jiwa di dalam jiwa orang yang selama ini telah lenyap. Selama ini jika dia buat kerja cari makan hari-hari hanya untuk menghidangkan hidangan atas meja anak bini dia makan, selepas itu dia buat kerja kerana ibadah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia rasa manisnya dia buat kerja, maka dia akan beramanah dalam kerja dah, bersungguh-sungguh. Dia pergi perang bukan kerana tanggungjawab dia sebagai seorang lelaki untuk pergi perang, tetapi kerana kecintaan dia kepada agama dia, nak mempertahankan agama dia, kasih dia kepada Tuhan dia dan Nabi dia, maka dia sanggup bermati-matian berperang. Itu yang ada sahabat kena tikam sampai 70 tikaman. Ada Ja'far bin Abi Talib kan, bila mana sahabat jumpa mayat dia, di belakang dia ma min syai'in min wara'ihi, di belakang dia tak tinggal apa, nampak tulang lah.
Dalam syarah sirah sebut, dalam Isabah fi Tamyiz Sahabah Ibn Hajar nukil kan, di belakang dia tak tinggal apa, tulang belulang. Berapa banyak sahabat-sahabat yang lain yang banyak tu nak cerita pasal sahabat kan. Maknanya jiwa tu dah mai. Depa buat kerja apa pun, buat kerja bersungguh-sungguh. Bukan buat kerja hanya sekadar tak larat dah, penat dengan dunia. Kita tanya diri kita, hari ni adakah penyakit itu mai balik kat kita? Iaitu penyakit penat dengan dunia. Tak larat dah. Aku buat kerja aku sudahlah kan. Kadang-kadang kata saya tak kata kat orang. Saya pun kadang-kadang mai benda tu. Macam biar aku tak larat. Kadang-kadang kita rasa penat. Kita rasa baca pasal dunia ni, pasal politik, pasal pergaduhan, pada agama, pasal apa ni. Jadi Allah, kita tak nak habaq kan. Kita hilang hero, kita hilang panduan, kita hilang jiwa meski Quran ada di tangan. Tapi kita macam hilang tuan-tuan. Tak tahulah, saya rasa seorang ke tuan rasa juga. Kita rasa macam hilang, lost. Betul tak sekarang? Umat Islam sekarang kita rasa lost. Meski kita ada ulama depan mata, meski kita ada Quran di tangan, tapi kita rasa lost sekarang. Penyakit itu dah ada dulu dah, kata Maulana Abu Hasan. Tak, orang hilang punca. Lepas tu dia tak rasa apa tanam anak dia. Dia tak rasa. Dia hilang jiwa. Maka bila Nabi datang, apa yang Nabi bawa? Nombor satu ialah cinta. Kecintaan itu yang golongan sufi memperkembangkan cinta tu tuan-tuan. Maulana Rumi, Ar-Rumi kan. Sebab tu dia tidak ada salah pada sufi. Hari ni banyak orang berbeza, orang merendahkan sufi. Sufi tidak ada salah. Sufi membawa kecintaan. Sufi tak semestinya Asy'ariyah. Ini jadi pemikiran akidah pula lah. Tapi saya nak beritahu, sufi itu dia satu benda yang lain. Dia satu pergerakan, satu kecintaan, satu pengamalan hidup. Dia mungkin boleh jadi mazhab akidah dia lain. Dan hari ni orang dia bercampur aduk habis dalam perasaan. Dia bercampur aduk habis lah. Dia tidak ada salah apa pada sufi. Tapi hari ni orang salah faham. Dia geram kat kawan ni, dia pergi tembak kawan ni. Jadi gitu. Sama juga vice versa lah pada satu lagi pun. Tidak ada salah apa pada ulama-ulama hadis yang gemilang, yang hebat, yang menukilkan pendapat ulama, yang mengkritik ulama, sama-sama depa. Tapi kita geram kat zaman ni, kita pergi tembak zaman tu. Tak kena. Sekarang ni jadi lagu tu dah tuan-tuan sekarang ni. Itu yang kadang-kadang kita rasa kita lost. Sekarang ni kita lost tuan-tuan. Itu yang sekarang ni orang sibuk nak tanya apa tuan-tuan. Soalan paling glamour sekarang apa? Kalau saya lah. Apa soalan paling glamour yang saya selalu dapat? Dulu orang tanya saya sokong parti mana lah. Lalu orang tanya apa? Ustaz sokong Rusia ke Ukraine? Cukup glamour. Di Telegram, di DM Facebook. Cukup banyak. Ustaz sokong Rusia ke Ukraine? Saya tak tahu nak jawab lah. Nak buat apa sokong? Betul lah. Kita belajar, ingat tak tuan-tuan? Kita belajar dulu. Dalam kitab ni, memang Nabi dengan para sahabat sokong Rom. Masa Rom perangan Parsi, ingat tak yang saya buka Sunan Tirmizi tu kan. Memang boleh kita nak sokong, tak ada masalah kan. Cuma benda tu jadi benda yang sokong tu sebab betul-betul ingat tak kita mengaji yang tu bab tu. Kenapa umat Islam bergembira, ada hadis kan dalam Sunan Tirmizi, Tirmizi ya. Umat Islam bergembira bila Rom menang next war. Bukan sebab kita sokong Rom tu. Ada dua sebab. Satu sebab dia ahli kitab dekat dengan kita dalam syarah Sunan Tirmizi, Tirmizi sebut. Satu lagi sebab utama dia bukan yang tu. Sebab utama dia kerana Nabi dah sebut Rom akan menang nanti. So bila Rom menang, gembira kerana benar kata-kata Nabi tu. Yang tu ya. Sebab orang musyrikin Mekah duk pelekeh dah. Muhammad murung. Tiba-tiba Rom menang. Kan? Maka tu yang orang Islam gembira tu. Tu cerita dia. Jadi bolehlah nak sokong, tapi bukan jadi poin besar kita lah ni. Pasal apa kita jadi macam tu sekarang? Kita tenggelam punca, kita hilang hero, kita hilang panduan. Sebab figure yang utama hilang dalam hidup kita. Siapa figure itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi saya teringat saya nak sebut yang ni. Hari ini kita cuma kenal Rasulullah sikit dia. Parah ya. Dia tidak ada satu subjek yang Rasulullah tu tak ada. Ada tak kita jumpa satu subjek yang Rasulullah? Tak ada. Dulu ada. Imam Tirmizi Syama'il Muhammadiyah. Satu silibus Rasulullah. Daripada pakaian, fizikal, perangai, ketawa baginda, sedih baginda, rupa baginda. Lengkap. Lah mana ada? Tak ada. Maaf sebut tuan-tuan sensitif. Tapi hari ini Rasulullah hanya duduk di majlis-majlis tertentu ya. Tapi lepas tu hilang. Itu pun kalau majlis itu kita tak nampak Rasulullah. Kita nampak orang yang atas pentas tu. Kita lebih membesarkan. Maaf sebut tuan-tuan sensitif lagi. Tapi hakikatnya begitu. Rasulullah hilang. Yang ada atas-atas tu. Jadi yang tu yang takut ni. Tapi hakikatnya begitu.
Bila hilang Rasulullah kekuatan tuan-tuan. Ni kita masuk yang 8.5 ni. Saya cerita lah. Imam Maulana Abu Hasan bawa banyak cerita dalam ni. Ni saya nukil buat pulang balik lah. Dia kata bagaimana dengan adanya figure Rasulullah itu, dia bukan sekadar ada sebagai Rasul dan pemimpin, tetapi Rasulullah ada sebagai kecintaan yang utama sampai sahabat rela hilang segalanya untuk Rasulullah. Dia umar dalam ni cerita ni panjang tapi saya ulah bahasa utara kita. Sayyidina Abu Bakar ketika mana peringkat awal Islam datang, dia terima Islam, dia dipukul tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar dipukul berkali-kali oleh kaum dia sendiri, termasuk Utbah bin Rabi'ah, tribes dia, pukul dia sampai tak sedar diri, pengsan dia, sedang balik. Dia tanya apa? Mana Rasulullah? Orang pukul dia lagi sampai kaum dia Bani Tayyib ambil dia buat pelari. Dari situ Islam baru lagi. Buat pelari balik rumah. Sapu ubat apa semua, bagi minum air semua. Abu Bakar terjaga. Ni peringkat awal Islam. Bila Abu Bakar terjaga, kalimat yang pertama keluar daripada mulutnya ialah bagaimana Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Kaumnya mengherdiknya, mengatakan masa mana hang boleh ingat kat Muhammad lagi, sedangkan hang kena teruk dah. Dia tak layan langsung soalan tu. Dia tanya mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Orang kaum dia tak layan dia sebab kaum dia tak terima Islam lagi masa ni, baru lagi. Sampai ke malam, orang jamu dia makan. Dia tanya pula, Rasulullah makan lagi. Dia jadi lagu tu. Dia jadi macam unconscious ni Sayyidina Abu Bakar. Yang kata sahabat Nabi nombor 1 ni. Baik. Kemudian datang seorang perempuan, Ummul Jamil binti Khattab. Mai bagi makan. Dia tanya, jumpa Rasulullah tak? Rasulullah okey ke tak? Maka Ummul Jamil kata, aku tak boleh bagi tahu sebab mak hang dekat sini, mak Sayyidina Abu Bakar ada. Dia tak apa, cerita je. Dan dia cerita Rasulullah selamat sekarang ada di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam semua. Maka maksudnya Abu Bakar masa tu dia nak tahu Rasulullah okey tak okey. Bukan kita peringkat awal Islam dah, sampai dah zaman tua dah. Ingat tak dalam hadis sirah sebut bapa Sayyidina Abu Bakar masuk Islam dah tua dah. Yang hadis pasal warna rambut merah tu, cerita tu kan. Bapa dia main ni sampai orang tambah kening putih habis, tua sangat dah baru terima Islam. Akhirnya bila terima Islam, Sayyidina Abu Bakar menangis. Orang sangka Sayyidina Abu Bakar menangis gembira sebab terharu. Betul juga. Tapi bila orang tanya tangisan sebenar tu kerana apa? Kerana dia kata kalaulah boleh bapa aku ni digantikan dengan Abu Talib, bapa Nabi tu, lagi seronok. Sebab apa? Kegembiraan Nabi lagi utama daripada kegembiraan aku. Sampai terharu tu tuan-tuan. Pak dia sendiri. Betul dalam hadis Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya. Kan? Ataupun apa nama ni, betul, la yu'minu ahadukum, tidak beriman, tidak sempurna iman dalam kalangan kamu sehingga akan aku lebih dicintai min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, lebih daripada mak, daripada bapa, lebih daripada mak ayah, lebih daripada anak-anak dan lebih daripada seluruh manusia. Nabi nombor 1 melebihi segala-galanya. Dan tu adalah cerita yang lain saya tambah lagi. Hubaib bin Adi ketika mana dia ditangkap. Hubaib ni dia ditangkap, ada kisah yang panjang lah. Hubaib ditangkap, Qasim bin Adi dibunuh di atas bukit. Tu cerita yang panjang, cerita yang berentetan sebenarnya tu. Tapi Hubaib bila dia ditangkap balik ke Mekah, ni cerita ni berlaku selepas perang Badar. Nabi hantar satu tim jadi peninjau. Tim ni dah kena tangkap. Okay. Hubaib dibawa balik, Qasim dibunuh di atas bukit. Okay. Asim bin Thabit, bukan Qasim, Asim bin Thabit dibunuh di atas bukit. Kepala dia dipenggal, batu depa cari mayat dia tak jumpa, hilang terus. Tapi nak kata depa ni main pada tim yang sama. Hubaib dibawa pulang ke Mekah, ditambak di tiang Mekah, depa seksa dia sungguh-sungguh. Panjang cerita ni. Lepas tu orang Mekah tanya, mau tak tempat hang sekarang ni kan digantikan dengan Muhammad? Hang kena seksa ni bukan sebab hang, sebab Muhammad lah, sebab hang ikut Muhammad. Dengan tegas jawapan Hubaib, dia kata apa? Aku tak rela walaupun hujung duri kena Nabi. Apatah lagi aku nak suruh dia ganti tempat aku. Aku takkan rela. Aku sanggup mati demi Nabi. Sayangnya mereka kepada baginda Nabi SAW. Baik. Kemudian kisah yang lain, Zaid bin Sabit riwayat kata apa? Ketika mana aku diutuskan untuk mencari Sa'ad bin Rabi' dalam peristiwa perang apa ni? Dalam satu peristiwa perang, Nabi pesan kepada aku, Zaid bin Sabit. Nabi kata, Zaid pergi cari Sa'ad bin Rabi'. Maka aku pergi cari. Dan Nabi pesan, kalau jumpa dia kirim salam dekat dia. Bila ni? Dalam perang. Bila habis perang dah. Cari tak jumpa, dia tak balik main. Kod dia ada di mana-mana. Maka Nabi suruh Zaid pergi cari Sa'ad bin Rabi'. Jumpa dia, habaq aku kirim salam, Nabi kata. Maka Zaid cerita kat kita ni.
Ini Ibn Qayyim sebut dalam Zadul Ma'ad. Maka Zaid bin cari sampailah sehingga aku dapatkan dia di antara orang-orang yang gugur di medan Uhud, di perang Uhud. Okay. Sedangkan ketika itu aku mendapati dia dalam keadaan sakaratul maut. Zaid kata aku jumpa Sa'ad bin Rabi' masa tu tengah sakarat. Sakar ni maksudnya apa ni? Sakarat ni apa? Mabuk. Asal dia tu kata muskirin, mabuk. Kullu muskirin haramun. Sakarat ni mabuk. Jadi sakaratul maut, mabuk mati maksudnya. Dia kita tak boleh unconscious tu. Sakaratul maut. Okey. Jadi aku mendapati dia dalam keadaan sakaratul maut dan ku dapatkan dia itu dalam keadaan luka sebanyak 70 luka bekas tusukan tombak, panah dan pedang. Lalu ku katakan padanya tengah sakaratul maut tu. Zaid kata kepada dia, "Hai Sa'ad, Rasulullah kirim salam padamu dan bertanyakan bagaimanakah keadaan kamu sekarang?" Sakaratul maut dah tu. Jawab Sa'ad dalam keadaan sakaratul maut itu, dia kata apa? "Sampaikan salamku pada Rasulullah dan katakan bahawa aku sedang mencium bau syurga. Dan katakan pada kaumku Ansar, sedikit pun tidak ada alasan bagi kalian untuk membiarkan Rasulullah berjuang sendirian selama kalian masih hidup." Dia kata itu punya sayang. Habaq kat Nabi, aku sedang bau syurga. Dan habaq kat kaum aku, Ansar. Sa'ad bin Rabi' ni orang Ansar. Tak ada alasan untuk hampa biar Rasulullah berjuang seorang. Tuan-tuan. Ini satu semangat yang lain macam. Bagaimana kecintaan mereka kepada baginda Nabi SAW. Kecintaan yang total. Yang bukan hanya di bibir. Yang bukan hanya pada kosmetik. Dia total kecintaan dia. Di dalam perang Uhud juga, Abu Dujanah melindungi Rasulullah daripada serangan anak panah yang datang bertubi-tubi dengan punggungnya. Nabi jatuh dalam lubang. Nak tarik tak dan, panah duk main. Lalah pi tahan badan. Biar panah belakang ni apa, tak apa. Abu Dujanah, sahabat Nabi. Panah belakang. Allahu Akbar. Mati tak apa, jangan Rasulullah disakiti. Sedikit pun dia tidak bergeser dari tempatnya walaupun serangan itu datang dengan bertubi-tubi. Sedangkan Malik Al-Khudri menyedut darah Rasulullah yang mengalir daripada tubuhnya. Darah Nabi keluar, dia sedut. Kemudian dia telan. Kemudian satu kisah diriwayatkan yang lain, popular kisah ni. Abu Sufyan pergi rumah anak dia, Ummu Habibah. Ummu Habibah ni bini Nabi kan. Anak Abu Sufyan, dia antara yang perempuan tercantik dalam kalangan orang Arab. Bila Abu Sufyan mai, masa ni sebelum Fathu Mekah, Abu Sufyan main nak duduk ada satu tikar. Elok nak duduk, Ummu Habibah tarik tikar tu lipat. Sebelum tu Ummu Habibah tanya dulu, "Pak Islam dah ke? Pak mai ni?" "Aku tak Islam ni." Tapi sebenarnya esok saat lagi dia akan masuk Islam lepas pada tu. Dia nak duduk, tarik. Ummu Habibah tarik. Maka kata Abu Sufyan, "Siapa tarik?" Ummu Habibah kata, "Ni tikar laki cik Rasulullah kan. Pak orang musyrik. Tak boleh." Dia kata, "Aku ayah hang. Takkan hang lebihkan Muhammad pada ayah hang?" Kata, "Ya." Tuan-tuan. Dia punya kecintaan kepada baginda Nabi. Ya. Dalam ni sebut lagi dahsyat lah. Dia kata bapa ialah musyrik dan najis. Metara tu. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi menceritakan. Ini satu ni ayat ni bergerak sikit. Ya. Dia ceritakan kepada kawan-kawan dia dalam perjanjian Hudaibiyah sebagai berikut. Ya. Dia kata apa? "Hai kaumku," ni masa peringkat awal perjanjian Hudaibiyah ni. Dia balik bercerita kat kaum-kaum dia. Dia kata apa? "Hai kaumku, demi Allah, aku telah banyak mengunjungi para raja. Aku telah berkunjung kepada Raja Kaisar. Aku berkunjung kepada Kaisar Persia, itu Raja Parsi, Raja Rom dan Raja Najasyi." Raja Najasyi ni bukan nama orang. Najasyi ni gelaran bagi Raja Habsyah. Najasyi ialah gelaran, bukan nama dia. Ya. Nama dia Asma'i kan. Baik. "Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja pun yang diagungkan oleh kawan-kawannya sebagaimana kawan-kawan Muhammad mengagungkan Muhammad. Demi Allah, tidaklah ia meludah, melainkan ludah itu pasti akan direbut oleh salah seorang kawan-kawannya untuk disuapkan ke muka dan kulitnya. Jika ia menyuruh mereka untuk mengerjakan sesuatu, maka mereka akan berlumba untuk mengerjakannya. Jika dia berwuduk, kawan-kawannya itu berbunuhan untuk merebutkan bekas air wuduknya. Jika ia berbicara, tidak ada seorang pun yang berani mengangkat suaranya. Tidak ada seorang pun yang berani mengangkat pandangannya kepadanya sebagai tanda hormat dan sayang padanya." Ini punya kecintaan kepada Nabi itu bukan kecintaan yang main-main, tuan-tuan. Ayat wuduk Nabi sampai tak sempat turun ke tanah, berebut nak. Darah Nabi sampai dapat telah lagi seronok lah.
Peluh Nabi dan sebagainya. Allahu Akbar. Tak tahulah. Bukan kerana mereka taksub, tidak. Nabi mencintai mereka lebih daripada tu. Kita sekali lah. Ungkapan yang sama diucapkan oleh Muayyah bin Abu Sufyan kan kepada kaum dia, kata apa? Ma ra'aitu ahadan ahabba. Tidak pernah aku melihat ma ra'aitu ahadan, tidak pernah aku melihat seseorang pun yang yuhibbuhu biqaumi, yuhibbuhu yang dia dicintai dia itu, ataupun ahabba yang lebih dicintai min ashabi Muhammadin Muhammada. Lebih aku melihat sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Tak pernah aku tengok orang yang lebih cinta kepada orang lain seperti mana aku melihat sahabat Muhammad cintakan Muhammad. Cinta sungguh-sungguh tuan-tuan. Bilal sampai pindah, tak boleh duduk Madinah lepas Nabi tak ada kan. Pasal apa? Pasal setiap sudut di Madinah mengingatkan dia kepada Nabi. Bila Nabi tak ada, dia main nak azan subuh, dia tengok tiang ni teringat Nabi, dia tengok tu teringat Nabi. Kan rumah Nabi, Masjid Nabawi kembang. Bila dia kata dia, aku toleh yang al-falah, yang solat, aku toleh tak ada siapa nak tengok aku. Tak ada wajah yang bercahaya tu dah nak tersenyum pada aku, tak ada. Dia nak dengar suara dia jawab azan tu, tak ada. Tak boleh duduk bila. Pindah kan. Sekali dia balik main, Sayyidina Abu Bakar suruh dia azan, dia tak boleh habis azan dia. Dia tak boleh habis pasal dia teringat. Dan bila dia azan dulu, seluruh Madinah teriak, teringat kat Nabi. Tuan-tuan. Sayyidina Umar sampai huruskan pedang kan, dia kata siapa yang sebut Muhammad meninggal, mati aku akan bunuh. Muhammad tak mati, dia pergi jumpa Tuhan macam Musa, dia akan turun balik. Siapa kata Sayyidina Umar iman tak kuat? Lebih daripada kita Sayyidina Umar. Tapi kenapa jadi macam tu? Kenapa terlalu besar kecintaan? Ada sahabat minta buta tuan, tak mau tengok orang lain dah lepas tengok Nabi. Ada sahabat minta mati kalau tidak ada hidup selepas matinya Nabi. Tuan-tuan, kecintaan mereka kepada Nabi, kecintaan yang sangat luar biasa. Seorang ibu ada dalam ni. Ya? Ada dalam ni, saya sebut tu kan. Seorang ibu yang dia ada 3 orang anak terona. Dalam ni sebut. Ya? Bila balik pada perang, anak dia tu 3 meninggal dunia. Pemuda sahabat Nabi pergi beritahu, wahai ibu, anak ibu yang sulung meninggal dunia. Dia kata apa? Okey. Mata dia duduk merewang cari. Sahabat ni heran. Kata, anak ibu yang sulung, abang sulung meninggal dunia. Anak terona ada 3 orang tu ya. Dia pun, okey. Maka, mungkin dia ingat makcik ni mungkin dia nak denial kot. Anak ibu yang nombor 2 pun angguh, pun meninggal dunia, syahid perang. Okey. Macam tu ya. Mata dia melihat mencari. Sahabat kata, makcik, hak nombor 3 pun meninggal dunia. Dia ada 3 orang tu yang anak jantan. 3 meninggal serentak. Dia dengar dia kata, tak apa. Itu tak habis lagi, mata dah melewat. Maka sahabat tanya, wahai ya Ami, wahai makcik, pasal apa ni? 3 anak makcik tu saja yang ada atas dunia ni, 3 tu pergi serentak. Makcik tak rasa apa. Makcik ni kata apa? Mana Rasulullah? Aina Rasulullah? Ni hadis sahih kan? Nabi Sirah sebut. Ya? Maka para sahabat kata, macam mana ni? Anak makcik 3 orang tak ada ni. Dia kata apa? Anak aku mati 3 orang tentu dah syurga, dan yang rugi aku seorang ya. Tapi kalau Rasulullah meninggal dunia, satu dunia alam ni rugi. Dia tak heran anak dia pergi. Rasulullah elok tak hidup? Rasulullah elok tak elok? Tuan-tuan. Jadi bila ada figure itu dalam jiwa orang Islam, dia kuat tuan-tuan. Sebab tu lepas ni tak ada jugalah tu. Lepas ni dia main pasal ke-5, dia masuk tentang, saya nak skip yang ni, tapi pasal ke-6 ni yang kata masuk bab 3 pasal 1 ketika Islam memegang kepimpinan. Yang tu kata nak pergi yang tu. Jadi sebelum nak masuk bab tu, dia cerita bab ni apa yang masuk di dalam hati orang Islam masa tu. Betul lah taqwa, iman, Islam betul lah, tapi yang sebenarnya yang mengubah dia tu jadi macam tu apa? Nabi. Bila ada satu hub Rasul, kecintaan kepada Nabi tu melekat dalam jiwa, hak lain tak ada apa belaka, murah belaka. Yalah, ikut Nabi, ikut Allah tentu. Cuma bukan taksub sampai meletakkan Nabi macam Tuhan, tidaklah. Nabi lah. Cuma kan dalam Quran sebut kan, Allah suruh Nabi kata, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kan. Kalau kamu cinta Allah, ikut Nabi. Gua sayang Nabi sampai tahap tu tuan-tuan. Dan hari ini saya nak mengajak tuan-tuan fikir sama-sama dengan saya. Betul tak apa yang saya kata? Hari ini Rasulullah hilang. Kita cuma bercakap dalam musim Rasul,
Kemudian dalam beberapa kepentingan tertentu saja, ya, dalam beberapa ruang yang setting tertentu saja, dan itu saja. Bila ada isu kita akan bercakap. Lebih pada tu ialah selawat sikit-sikit. Tapi orang kata apa, hidupnya Nabi di dalam diri kita yang mati ni tak ada. Saya tak kata kat orang tuan, saya kata kat saya sekali ni. Hilang. Dia macam hilang. Sebab tu kita lost. Hari ni kalau jawapan yang paling tepat, kenapa umat Islam sekarang lost? Pasal dia hilang Nabi dia dalam hidup dia. Mana ada sunnah lagi sekarang dalam kehidupan seharian, dalam bekerja, dalam berbuat baik dengan orang, dengan menyantuni bukan Islam. Nabi juga ajak kita menghormati banyak Yahudi yang diusung Nabi bangun. Sebab kata, bukan kata Yahudi ya Nabi sebab Nabi bangun. Nabi kata less nafs, ada bukan kata juga jiwa. Binatang, kucing yang Nabi sayang, binatang, pokok Nabi belai tuan-tuan, dalam hadis sahih. Nabi hurut pelepah tamat tua. Sahabat kata macam Nabi pujuk bayi, pujuk pokok. Kita lah tebang. Tak beli. Maknanya kecintaan itu sunnah hanya pada bibir. Maaf sebut saya ini bukan komplain orang ni lah. Bila saya kata ni, saya kata kat saya sekali ni. Saya orang tak pandai, dia kata kat orang dia pun sama, habis kurang darah. Kat saya sekali, kita semua sama. Apa kesilapan kita? Hidupnya Nabi itu tidak dalam diri kita. Sebab tu kita mati dan kita lost sekarang. Nabi cuma hidup dalam musim Maulid Rasul, Maulid Nabi. Tu pun lepas habis ceramah 1-2, habis makan, habis balik. Buat selawat berhabis korang, ada atas pentah punya kita orang ini. Tapi Nabi hilang dalam pandangan mereka itu yang ramai-ramai. Mereka lebih besar daripada Nabi. Kita nak naik siapa? Mereka tu kan Nabi. Yang kapet merah, yang disanjung yang ni, mereka. Mana Nabi hilang? Apa cerita pasal Nabi ni tak ada ni? Tu yang orang merapi, hakikat begitu, lambai-lambai tak ada, hilang. Tu kita dah heran, kita dah buat majlis Nabi tiap-tiap tahun tapi orang tak ingat kat sunnah. Sunnah apa yang kita buat sebenarnya? Ya, maaf sebut sensitif sikit tapi saya kena sebutlah benda ni. Dia jadi konsert yang mega, jadi ramai. Jadi orang politik pun akan guna. Benda ni laku ni, orang bakal biar ramai. Kita pun buat juga, orang politik buat. Tapi orang bisnes buat. Tu yang jadi satu musim masa tu, pelaku ni tu. Bukan tak bagus tapi ada something yang kita rasa macam ni tak kena benda ni. Kan? Akhirnya orang tak dapat Nabi, orang dapat mereka tu. Dan mereka juga laku ke mana-mana pi. Saya tak anti tapi saya rasa ini tak betul. Jadi hilang Nabi. Mana cerita pasal Nabi tak ada. Sekali lagi tuan, bukan kata korang kata kat sekali juga sendiri-sendiri pun. Saya pun sama, kadang kita tak ingat. Musim tertentu je kita ingat. Berapa kali dalam sehari kita selawat betul-betul daripada Nabi seorang-seorang, Nabi bilik, dalam rumah, dalam kereta. Berapa kali sehari kita ingatkan Nabi. Seperti yang Nabi ingat kat kita setiap masa. Jadi bila kita hilang yang tu tuan-tuan, kita lost. Sebenarnya sahabat tadi ni yang dulu jahiliah lagi pailang lebih daripada kita tuan-tuan. Kita kira tak pernah pergi minum arak apa ni kan. Dulu lagi pailang. Abu Zar Al-Ghifari, Abu Zar tuan-tuan, tribe dia tu memang tribe penyamun ni. Memang orang tak berani pergi kampung dia. Tak berani lawan macam. Ni kira kepala gangster tokoh tribe Islam. Masuk Islam berubah satu tribe masuk Islam. Dan jadi sangat warak pula. Khalid Al-Walid siapa tak kenal? Sayyidina Umar siapa tak tahu? Semua dulu champion zaman jahiliah. Masuk Islam jadi champion juga. Kenapa? Diisi Nabi tu tuan. Itu rahsia dia. Hari ni kita silibus pasal Rasulullah mana ada? Ada tuan? Tak tahu, saya ingat saya tak ada. Yang betul-betul silibus pasal Nabi yang kita kenal sungguh-sungguh macam Syama'il Muhammadiyah tu. Tak ada. Tak ada. Anak kita peringkat kecil tak kenal Nabi. Tahu lah Rasulullah siapa? Tak tahu Rasulullah. Tapi kenal seperti mana anak sahabat dulu kenal. Tak ada kan? Dulu zaman kita dulu sensitif, tak maulah. Sebut lah. Kena ada Muhammad juga dalam nama kan. Dah tak kisah. Ya, minta maaf saya kata ke orang. Tapi dah tak kisah dah kan. Tak ada tak apa. Bukan kata wajib ada tapi jadi guna lah. Tak apa tak mahu si orang marah saya pula. Boleh lah nak buat nama apa pun. Tapi orang tua dulu kan kena ada juga kan. Kena ada juga kan. Ustaz nak amat kata umat Rasulullah tu. Kecintaan tu. Kasih sayang tu. Bila hilang yang tu boleh tak dalam B9? Kau macam mana? Ya, boleh nak pergi bab ni suahid ni. Hilang Rasulullah. Bila hilang dia begitulah. Lepas tu kita jadi tak ada hero dalam politik, tak ada role model, padahal Nabi ada. Nabi buat baik dengan pokok sesajen, buat baik dengan orang, buat baik dengan raja, buat baik dengan orang susah, buat baik dengan makcik-makcik, buat baik dengan budak-budak. Semua tu ada, tapi hilang. Di saat keadaan sekarang tuan-tuan perasan tak? Sekarang ni agama kita makin diminati. Dulu kuliah mana dah ramai. Dulu ustaz punya kuliah seminggu sekali. Pasal ustaz pun tak ramai. Kan? Sekarang jadual sebulan sekali. Pasal apa? Pasal masjid berlambak buat kuliah. Tak boleh rotate seminggu sekali. Kena sebulan sekali. Setengah tempat
dia jadi 12 kali pasal terlalu ramai ustaz, terlalu banyak pengajian, terlalu banyak tempat buat pengajian. Meriah sekarang agama, orang minat agama. YouTube sekarang ni kuliah agama ratus ribu view. Tapi kenapa di celahan kemeriahan agama ni kita jadi hilang? Kita jadi lost. Pasal apa? Kita kena tanya balik diri kita, kat mana silap kita ni? Kat mana silap yang membuatkan kita jadi lost? Sedangkan sepatutnya dengan minat orang kepada agama macam ni, kemeriahan sekarang ni, tak patut orang bergaduh dah. Tak patut dah kafir mengkafirkan aku, tak ada dah. Tapi kenapa jadi begitu juga sekarang? Yang tu yang kita kena tanya. Pasal apa? Sepatutnya kalau kita diikat dengan cinta kepada Nabi, belah ni pun sayang Nabi, belah ni pun sayang Nabi, belah tu pun sayang Nabi. Tak bergaduh kita teruk-teruk. Bergaduh berselisih biasa. Tapi bergaduh sampai memfitnah, maki, carut, edit video, tak jadi dah kan? Kalau ada kecintaan itu. Baik. Kerana mereka diikat dan kekuatan mereka adalah Rasulullah. Itu dia berkuat, dia berani mati. Berani hilang segalanya. Tinggalkan anak bini, tinggalkan mak ayah. Sebab tu perang Badar, orang dalam perang Badar itu diberikan kelebihan yang sangat banyak. Ghufira lahum, diampunkan semua dosa mereka, ma taqaddama min dhanbi. Dosa yang dulu dan akan datang diampunkan. Ahlu Badar ada kelebihan yang sangat istimewa. Sebab tu dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab sirah, Ahlu Badar dibubuh antara yang awal, sahabat yang sabiquna awalun, orang yang awal masuk Islam. Kemudian dalam golongan itu ada 10 yang dijamin syurga, dan seterusnya. Yang level kedua tu apa? Badriyin, para ahli Badar. Tinggi, mulia kedudukan mereka. Sebab apa? Sebab mereka dalam perang Badar, mereka lawan dengan pak mereka sendiri, anak mereka sendiri, abang mereka sendiri, terpaksa bunuh adik-adik mereka sendiri. Berhadapan semua tu. Orang Badar menghadapi semua tu. Kerana apa? Kerana Nabi lebih besar daripada segala-galanya. Nabi lebih besar daripada segala-galanya. Sebab tu orang Arab dulu bergaduh, sallu ala Nabi, berhenti bergaduh. Tapi sebut aku tengok, tak bergaduh, tak berhenti . Tak berhenti . Heran, tak heran. Pasal apa? Pasal tak ada. Dulu kalau ada jiwa tu, ada Nabi kat dalam, sallu ala Nabi, dia terdetik. Allah, tak boleh. Nabi kalau Nabi tak bagi ni, berhenti bergaduh. Dah orang bergaduh tu tapi try buat. Try eksperimen ni jadi ya? Tak jadi ya. Dia bergaduh situ, tak heran. Jadi kita tahan dia buat bajet suci bah. Dia tahu tak kita? Kan? Kena balik kita. Tuan. Nabi bila hilang, kita hilang kan. Kita maju macam mana pun kita jadi hilang. Kita tak ada apa. Sebab tu saya nak masuk yang ni lah, 5 minit. Masa Islam memegang kepimpinan, Maulana Abu Hasan senaraikan beberapa keistimewaan. Yang tu saya nak yang tu, yang utama ni. Mungkin tak sempat habis lah. Kata Maulana Abu Hasan, bila Islam dapat kepimpinan. Tadi kita dah cerita dah lah, sebelum zaman ni bagaimana satu-satu porak-peranda setiap zaman, masuk Arab, masuk Islam, kecintaan kepada Nabi. Okey, masuk bab seterusnya, pasal 3. Bila Islam dah pegang dah ni, Islam pegang kepimpinan. Okey, apa jadi? Itu maksudnya, itu flow buku ni. Bab 3, masuk Islam, pasal 1, ketika Islam memegang kepimpinan. Dia kata apa dalam ni? Saya nak ambil ujung-ujung ya. Kaum muslimin menggerakkan umat manusia secara lancar, bijaksana, harmonis dan adil. Mereka memiliki segala sifat yang menyebabkan mereka berhak memegang kendali bangsa-bangsa untuk menjamin kebahagiaan dan kemajuan di bawah naungan dan pimpinan mereka. Nombor 1, apakah kunci mereka? Mereka memegang kitab yang diturunkan daripada langit dan menjalankan syariat yang ditetapkan Allah, bukan ciptaan atau susunan sendiri. Okey, baik. Sebab apa yang dibuat dan disusun oleh manusia sendiri pasti akan menjadi sumber kebodohan, kesalahan dan penganiayaan. Semua apa yang mereka lakukan, baik tingkah laku, siasat, pergaulan dan sesama manusia, terbalah panjang. Tapi saya nak bagi yang pertama, kunci mereka berjaya ialah apa? Kerana kitab Quran turun bahasa mereka kuasainya dan mereka memilikinya itu, dan mereka merintah secara adil. Satu. Yang kedua, mereka tidak melaksanakan hukum dan pimpinan tanpa pendidikan akhlak dan kebersihan jiwa. Itu bezanya dengan umat-umat dan peribadi serta pemegang-pemegang kekuasaan pada zaman dahulu dan sekarang. Dia kata zaman dia, sekarang ni zaman Maulana dulu ni. Tak ada dulu sangat lah ni, tapi kira zaman moden dah lah, tapi bukan zaman kita. Beza pemimpin dulu dan pemimpin sekarang. Pemimpin dulu mereka memerintah dengan pembersihan jiwa dan juga akhlak. Ni yang sedap ni, nak masuk PRN ni.
Okay. Dalam masa yang panjang mereka hidup di bawah asuhan dan pendidikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah penelitian baginda secara ketat untuk membersihkan diri mereka dan mendidik mereka agar hidup beradab, zuhud, wara', suci, amanah, tidak penting diri, takut kepada Allah, tak menonjolkan diri dan tidak pernah ada ambisius, itu cita-cita kepada keduniaan. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian mereka juga kaum muslimin itu tidak pernah berebut pangkat dan kedudukan sebagaimana kupu-kupu yang mencari sinar ataupun cahaya yang berebut ke arah api itu, yang akhirnya kupu-kupu itu akan mati terbakar sebab api itu. Bahkan mereka menolaknya kalau ditawari pangkat dan kedudukan. Kalau mereka terpaksa menerima, mereka menerimanya dengan rasa yang berat. Tuan-tuan, Imam Abu Hanifah kena katok, kena pukul, siksa sampai keluar tulang bahu, tak mau jadi qadhi. Bukan tak bagi jadi pangkat lah. Ulama-ulama yang pegang jawatan dalam pemerintah tak apalah, tapi bukan tak bagi, tapi nak abang kata tradisi dia. Ni saya nak petik yang saya kata sebut dalam wacana ulama dan juga negara ni, perikatan ulama dan negara ni. Tapi anak murid Imam Abu Hanifah, Qadhi Abu Yusuf dan juga Muhammad bin Hasan Syaibani, di dalam tradisi mazhab Hanafi kita kata sahibain. Sahibain ni dua sahib, dua tuan ini. Kalau tuan baca jumpa di mana-mana, itu sahiban siapa? Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Syaibani. Sahiban. Syaikhan siapa syaikhan? Apa nama ni? Imam Bukhari, Imam Muslim. Kami dalam mazhab Syafi'i, syaikhan siapa? Kita ada perbincangan apa? Syekh Romli kan, dengan Syekh apa nama ni, apa di Mesir, makam dekat Imam Syafi'i tu. Apa Ansari? Syekh apa, Imam dekat makam Mesir, Zakaria Al-Ansari kan, dia kata imamain dan mazhab Syafi'i siapa? Kalau peringkat awal Imam Nawawi. Jadi perbincangan tu lah, istilah tu tak apalah. Imam Abu Hanifah tak mau terima pangkat. Imam Malik, khalifah hantar surat rasmi untuk menjadikan kitab Muwatta' Malik sebagai rujukan nombor 1 negara, rujukan rasmi negara. Kitab Imam Malik, Muwatta', Imam Malik tak mau. Imam Syafi'i sempat ada kerajaan. Lepas grad first degree dia, saya bahasa mudah macam itulah. Dia jadi hakim di Yaman. Masa tu dia muda. Lepas tu dia kena fitnah, dia pergi di Baghdad, diseret dengan besi, kemudian dia tak mau dah pangkat kerajaan, tak mau langsung dah. Imam Ahmad bin Hanbal juga begitu, kena dalam mihnah. Majoritinya begitu. Dalam kajian menyebutkan, tuan-tuan, ini kajian Hayyan Kohan nama dia, di universiti di barat, dia sebut nama, saya tak ingat nama universiti tu. Tuan-tuan bayangkan, dia kaji 3,900 biografi ulama sepanjang tradisi Islam, daripada kurun ke-7 sampai kurun ke-11. Masih kitab-kitab biografi ulama yang banyak tu dia pergi ambil. Punya cerdik orang putih, tuan-tuan. Dia pun terfikir benda tu, saya tak terfikir. Tuan bayangkan, dia pergi baca 3,900 biografi ulama-ulama Islam ni, 3,900 orang. Dia pergi sort, apakah kerja mereka ni? Apa kerja mereka? Dan hasil dia, yang kerja kerajaan 0.9%. Nombor 1 paling tinggi meniaga kain. Lepas tu ada saudagar emas. Lepas tu ada money changer. Lepas tu ada penyiasat saksi. Lepas tu ada apa menternak. Lepas tu ladang ada. Lepas tu majoriti 3,900 ulama muktabah. Majoriti buat kerja lain. Buat kerja lain. Yang makan gaji kerajaan 0.5% ke 0.9%. Tak sampai 1%. No? Bermula kurun ke-11, barulah ulama mesra kerajaan. Kenapa? Saya nak tutup yang tu lah. Kenapa? Kerana zaman itu ada madrasah nizamiyah yang dibuat oleh Nizam Al-Muluk. Satu bendahara hebat dalam kerajaan Islam lah, Nizam Al-Muluk. Bani Saljuk. Dia buat madrasah nizamiyah, duit dia peringkat asal. Lepas tu baru kerajaan fund. Tapi projek dia lah macam kerajaan buat permata macam tu kan. Macam tu. Dia asuh budak-budak susah ni belajar dalam madrasah nizamiyah sampai nizamiyah jadi universiti kan. Nombor 1 dunia yang terawal ke nizamiyah ni kan. Kalau bukan nombor 1 pun dia yang terawal. Jadi budak-budak ni terasuh dengan madrasah, dengan beasiswa kerajaan, dengan pendidikan kerajaan, dan kerajaan juga yang soleh masa tu.
maka akhirnya dia berkeluar, dia kembali menyumbang kepada kerajaan. Lepas tu baru zaman tu ada qadi qudah yang berpangkat, qadi daerah, qadi kawasan, semua ni. Dia zaman Ibn Katsir, Ibn Taimiyah, kan zaman tu dah ada Al-Mizzi, semua tu yang dah ada persidangan para qadi kerajaan duduk bincang hukum Al-Mizzi. Dan tafsir Ibn Katsir dia bincang panjang lah. Saya cerita dalam saya punya ceramah yang lain, saya tak ingat. Bila saya cerita dia pernah jatuh hukum kepada Ibn Taimiyah, jatuh hukum kepada Al-Mizzi, persidangan para qadi kerajaan, macam muzakarah majlis fatwa ni lah. Maksud tu lepas zaman madrasah nizamiyah. Jadi bermula pertengahan kurun ke-11. Jadi bila mula-mula ulama jauh pada pemerintah? Pertengahan kurun ke-7. Pertengahan kurun ke-7 masih zaman bila? Permulaan Bani Umayyah. Nabi pun kurun ke-7. Maksudnya awal-awal Bani Umayyah pun ulama dah jauh lah. Urwah bin Zubair dan sebagainya jauh lah. Sampai kurun ke-11. Lepas tu barulah ulama baik dengan kerajaan. Zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, zaman Al-Fatih. Ulama rapat dengan kerajaan kan. Barulah rapat. Lot. Wallah ta'ala alam. Tapi buruk dan baiknya umara itu ialah kerana buruk dan baiknya sebuah pemerintah itu disebabkan buruk ataupun baiknya ulama yang berada di sekeliling mereka. Saya sentiasa berpegang dan percaya pada benda itu. Allah Ta'ala alam. Lepas raya kita sambung pula kalau masih hidup. Dan lepas raya ni tak tahulah. Nanti saya bincang dengan Abang Faizul dengan Dr. dengan JK semua. Kita nak sambung yang ni juga ke ataupun kita nak pergi kitab yang lain yang lebih bersifat pengajian sikit lah. Yang ni dia lebih pada ni lagi saya kata pemikiran je tu sikit. Baca seorang-seorang pun boleh. Biar tak lah tuan nak kita sambung je. Tak ada masalah. Allah Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah marzuqna fahman nabiyyin ifdal mursalin wa lama malakatil muqarrabin wahdina fi dayatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.